buku yang berat kan, kita start dengan bacaan yang ringan dulu. So sort of macam introduction lah kan kepada buku tersebut kan. So bila kita start dengan bacaan yang ringan kan, so nanti bila kita masuk pada yang berat tu, kita macam dah lebih ready kan untuk bacaan yang lebih berat tu kan. So ni lah buku ni kan, Seni Berfikir Hilang ni sort of macam introduction lah kepada pemahaman dakwah. Kira versi yang lebih ringan lah kan. Tapi versi lebih ringan pun hampir 300 muka surat juga lah. 270 macam tu lah lebih kurang kan. Dia punya pages. Tapi memang insyaAllah kalau kita baca tu dia tak terlalu berat kan. Dia start banyak cerita di sudut pengalaman dia sendiri kan. Dan memang banyak benda-benda yang best lah. Itu insyaAllah kita harapkan kita sama-sama dapat manfaat lah daripada kongsian kita pada malam ni insyaAllah. Right. Jadi seperti biasalah kan, sekira ada soalan tulis di ruangan chat kan. So anda pun buka chat kat laptop ni. So kalau ni insyaAllah anda cuba untuk respon lah pada soalan yang ada. Dan mungkin kita ada sedikit sesi bincangan dan bengkel sambil kita berkongsi ni insyaAllah kan. Okay. Okay. So untuk sasaran sesi ni kan, basically ada dua sahaja yang anda harapkan kita boleh dapat lah dari sesi ni. Okay. Yang pertama of course kita nak tengok secara overview lah kan, buku ni cerita apa, so apa konten yang ada dalam buku ni. So basically kita ada idea lah kan, apa yang ada dalam buku ni. Okay. So itu yang pertama lah, dia tak terlalu detail. Okay. So, macam sebut tadi kan, buku ni pun hampir 300 muka surat kan. Anda actually buat slide 2 kali kan. Slide pertama anda buat tu, macam panjang sangat dan rasa sejam tak cukup ni. So anda buat lagi sekali, anda pun macam susun balik. So sekadar overview lah insyaAllah. Okay. Itu pertama. Yang kedua kan, juga kita harapkan daripada sesi kita ni kan, kita akan nampak apakah kepentingan kan, dan relevannya buku ni dan kandungannya kepada kita kan, selaku terutama kita selaku da'i lah kan, Jalla wa'ala ni. Okay. So hopefully dengan tu kan, bila mana kita habis selesai sesi ni kan, dan harapkan kita semua sendiri kan akan baca buku ni. Itu yang penting lah. Okay. So itu pun salah satu tujuan kenapa kita tak terlalu detail kan, supaya kita akan termotivasi lah untuk nak baca sendiri kan. So insyaAllah bacaan tu seronok kan, kita akan kata berenang kan dalam lautan ilmu dan hikmah yang dikongsikan dalam buku ni insyaAllah. Okay. Okay, kita mulakan insyaAllah Bismillah. Thaqafah Ad-Da'iyah ni tajuk buku ni. So pembentangan anda ni part-part awal ni anda tak ikut susunan buku sangat lah. Kemudian baru anda ikut susunan buku tu. Sebab macam sebut tadi, kita nak tengok overview dahulu, kemudian baru kita tengok lebih detail sikit lah, contoh-contoh yang juga di dalam buku ni, supaya kita, macam tadi kan, kita nampak apa kepentingan dan relevannya buku ni kepada kita selaku da'i ni insyaAllah. Okay. So anda mulakan dengan ni pun semua insyaAllah ada dalam buku jugalah, sebenarnya kadang kat belakang tarik ke depan dan anda gunakan untuk pembentangan ni lah insyaAllah. Okay. Pertama ialah kenapa Ad-Da'iyah, kenapa tak sebut Thaqafah Muslim contohnya kan, Thaqafah seorang Muslim kan? Kenapa dia Thaqafah seorang da'i kan contohnya. Okay. Benda ni disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi sendiri dalam buku dia kata sebab umat Islam ni adalah umat dakwah. Dia kata macam tu kan, umat Islam ni umat dakwah, maksudnya kerja dakwah ni bukan hanya kerja golongan tertentu, bukan hanya kerja golongan ustaz contohnya kan. So ni satu kefahaman yang Syekh nak bawa kepada semua orang Islam. Kita ni adalah umat dakwah. Kenapa macam tu? Yang pertama sekali ialah sebab dia kata kita beriman dengan Rasulullah SAW. So bila mana kita beriman dengan Nabi SAW, yang mana kita tak pernah jumpa pun dia kan, tapi kita beriman dengan dia, kita tahu kan dalam diutuskan Nabi SAW tu kan, dia ada risalah, dia ada mission yang dia kena selesaikan kan, mission yang dia kena bawa, dia ada perjuangan dia kan. So, maksudnya bila mana kita beriman dengan Nabi SAW, kita pun turut menyambut kan, perjuangan Nabi SAW tu kan, itu sebahagian daripada iman kita dengan Nabi SAW. Okay. Dan dah tentulah ada juga lagi sebab-sebab yang lain, tapi ni antara benda yang saya rasa sangat-sangat bagi saya sendiri sangat menyentuh hati juga lah kan. Sebab saya pun teringat dengan satu hadis Nabi SAW kan, dekat Muslim kan, yang mana ketika tu Nabi SAW dia dengan sahabat-sahabat dia kan,
Lepas tu tak sure sama ada pergi ziarah kubur tu lalu arah kubur kan. Tapi Nabi bagi salam pada ahli kubur kan. Bila bagi tu nanti kita akan menyusul kan. Kemudian Nabi kata ke sahabat-sahabat dia rindu dengan saudara-saudara dia kan. So sahabat dia pun tanya kan, bukan kami ni saudara kamu. So Nabi SAW kata balik dengan dia orang kan, kamu adalah sahabatku kan. Saudaraku ialah orang yang tak pernah jumpa aku pun kan, tapi mereka beriman dengan aku. Maksudnya kan, bila mana kita beriman dengan Nabi SAW kan, kita menyambung risalah dia kan, hakikatnya Nabi SAW tu rindu untuk berjumpa dengan kita kan? Nabi SAW menanti kita di sana. Okay? So mudah-mudahan kita semua kan dikurniakan istiqamah jalan ni kan, dapat berjumpa dengan Nabi dan kita boleh share dengan Nabi SAW nanti kan, apa yang kita dah buat kat dunia ni kan, dalam kita menyambung risalah Nabi SAW. So itulah curhat yang paling best sekali yang kita boleh buat nanti kan, curhat dengan Nabi SAW dulu. Usrah tu susah tak dalam sekarang kan, dalam usrah main game contohnya kan. Okay, so tu antara sebab dia kan. Okay, kenapa disebut tentang ad-da'iyah. Dan juga dibawa juga satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bagi tahu kan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun hanya satu ayat saja kan, walaupun kamu tahu satu ayat kamu kena sampaikan. So kat sini Nabi SAW nak tekankan kan, urgency dakwah tu kan, nak cerita bahawa kena buat dakwah, satu ayat tahu pun kena sampaikan. Semua orang yang beriman kan, paling kurang dia tahu satu benda kan, which is la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua orang yang beriman, maksudnya semua orang paling kurang kena sampaikan benda tu kan. Nak cerita urgency tu betapa pentingnya dan betapa semua orang kan kena buat kerja-kerja dakwah. Okay, so tu yang pertama sekali lah kan. Dalam masa yang sama juga kan, ini diceritakan dalam buku lah kan, dia kata kan, contoh macam kita sendiri kan, lepas 30 tahun kan kita ni dah hidup tu, kita dah beriman kan, takkan cuma tahu satu ayat je kan. Mestilah bertambah yang kita tahu kan. So makin bertambah tu kan, kita bekerja dakwah tu makin banyak kan? Dan bila makin banyak tu, dia punya lingkungan tu makin luas. Okay? Dan bila lingkungan tu makin luas kan, benda tu menuntut satu peningkatan daripada kita. Makin besar cakupan kita kan, kita pun rasa kita pun kena tingkatkan diri kita juga. Okay? So untuk kita meningkatkan diri itulah kita perlukan satu sakafah. Okay. So kita pergi pada sakafah pula kan. Apa maksud sakafah? Okay. Sakafah ni bukan maksud sekadar ilmu kan, tapi ialah kesan ilmu tu kan kepada pandangan alam, cara kita berfikir, cara kita memandang, cara kita menilai, budaya kita. Tu maksud sakafah. Okay. So, contohnya kan, contoh sakafah kat sini, bersuci. Bersuci tu ialah syarat sah solat. Benda ni saya nak contoh ni. Oh ni yang boleh. Ni bersuci ialah syarat sah solat. Tu satu pengetahuan. Kita tahu bahawa nak solat kena bersuci kan. Itu sekadar tahu. Tapi macam mana kalau benda ni menjadi satu sakafah pada kita? Dia bentuk cara kita fikir, dia bentuk cara kita memandang kan. Bila kita tahu kan, Allah Ta'ala kan, kita nak solat nak jumpa dengan Allah dan Allah Ta'ala hanya menerima solat orang-orang yang suci, yang bersih. So dia bentuk satu mindset kepada kita kan, bahawa kan Allah suka kebersihan. So dia kemudian kan bentuk satu nilai diri kita kan, kita suka jaga kebersihan, bukan hanya time solat sahaja. Okay, tu contoh macam mana kan suatu ilmu tu, satu pengetahuan tu membentuk sakafah. Okay, so kita pergi pada contoh kedua kan, ini lebih detail dan lebih kena sikit lah kepada kita kan. Okay, so ni contoh yang buat dalam buku ni kan, dia kata isu murtad dan isunya lah macam ni patut diberi kebenaran. Okay, mahkamah patut diberi kebenaran untuk sahkan orang Islam yang murtad. Maksudnya apa? Bila ada orang nak murtad kan, mahkamah boleh macam, okay betul dia dah murtad. Okay, cuba kita bincang ni basically kita akan terpecah pada dua lah kan, masyarakat. Sama ada satu ialah golongan yang mungkin majoriti kan akan kata tak setuju. Mana boleh kan? Ini isu akidah. Okay. So golongan kedua mungkin ada yang kata setuju. Cuba kita bincang Cara bincang ni kita guna ni lah, guna chat Okay. So kita akan bincang, kita akan sama
Kalau apa dalam daurah yang real, real face to face kita boleh pecah grup semua kan. Dan kita bincang sama-sama lah. Kita kena chat ni. Okay. Pertama kita sama bincang, katakan kita golongan yang tak setuju ni. Okay. So kita sekarang berfikir kita tak setuju tak boleh mahkamah sahkan orang Islam untuk murtad. Okay. So kita bincang kan. Cuba antum bagi reason kan. Kenapa antum tak setuju? Okay. Dan apa yang melatar belakangi okay, ketidaksetujuan antum tu? Boleh tulis kat ruangan chat. Kalian tak perlu fikir setuju, apa yang setuju tu, yang tak setuju je. Ulang balik soalan. Oh, okey. Sebab setelah dia mengatakan ingat, ni setuju ke tak setuju ni? Tak apa, ulang balik soalan sekejap Isunya sekarang isunya ialah mahkamah ni patut tak dibenarkan untuk mengesahkan orang Islam ni murtad? Kan memang ada sebelum ni kan orang yang dah murtad kan? Dia nak minta kebenaran mahkamah untuk sahkan dia dah murtad. Untuk orang tu sendiri, bagi dia sahkan dia dah murtad, boleh tukar IC dia kan, tak Islam dia kat situ, tukar nama je, isu macam tu okay. So sekarang ni akan terpecah dua kan, tak setuju dan setuju. So sekarang ni kita bincang untuk tak setuju dulu Katakan kita ni ialah golongan yang tak setuju, mahkamah boleh sahkan orang Islam ni murtad. Okay. So kita bagi reason kan, kenapa kita tak setuju kan, dan apa yang melatar belakangi tak setuju tu. Okay. Nurul Nazirah kata sebab setelah dia menyatakan dengan niat, dia telah murtad. So tak setuju. Maksudnya apa tu? Mahkamah tak patutlah sahkan macam tu. Oh, okay. Memang dia dah murtad apa kan? So baru mahkamah nak masuk campur pula. Okay, okay. Orang lain macam mana? Sekarang ni kita semua tak setuju Terima kasih kepada Nurul Nazirah. Tak setuju sebab menggalakkan orang lain untuk murtad juga. Betul? Kan? Bila mahkamah boleh sah kan? Oleh pun, dah boleh lah ni. Jom kita murtad ramai-ramai. Tak macam tu kan. Tapi macam nampak macam tu kan. Memberi galakan kan. Orang yang takut-takut tiba-tiba jadi berani. Okay? Lambat sikit nak jawab. Oh, sebab soalan kebat. Okay. Soalan kebat ke? Tak setuju cakap lah kenapa. Ada lagi? Terima kasih Nur Fazliana Abdullah. Ikhwah ada ikhwah? Takat ni baru akhwat yang menyatakan pandangan. Tak ada kena kata sebab kita ni negara Islam. Mana boleh mahkamah tu mengesahkan orang murtad? Kan? Itu dah apa? Itu negara kafir, negara sekular. Dan tengok anda setuju. Sabar, lepas ni kita bincang yang setuju. Sekejap. Sekarang ni kita tujuan nak buat ni supaya kita tengok macam mana latar belakang nanti yang kita macam mana dia berkaitan dengan fakapah daiyah. Okay, yang setuju lepas ni kita bincang. Nanti satu lagi jawapan boleh? Cuba seorang lagi kongsikan kenapa, sebab apa yang tak setuju tu sebab apa? Susah soalan ni.
Sebab Ana macam dah bagi tahu tadi kan, dalam buku ni kata apa? Setuju kan? Kantoi pula kan. Tak ada dah. Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Kita teruskan kepada setuju. Okey. So, Lalang Mufti Nurul Al-Fadl ni kata dia setuju. So, kenapa anti setuju? Apa yang melatar belakangi persetujuan anti tu? Ataupun orang lain boleh juga untuk ni. Kalau ada siapa-siapa juga yang bersetuju, kenapa antum bersetuju? Mana ada? Setuju sebab okey, anda baca Hazban dulu. Undang-undang Malaysia ada kerompongan yang boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak untuk mendapat kelulusan seorang kemutan. Dalam jalan kemutan terdapat unsur penting tidak keluar dari Islam. Seperti buatan yang belum bersyirik. Sedikit daripada sayang Allah. Ini saja. Okey. Setuju sebab akan ada persidangan sebelum pengesahan. Macam kena pergi kaunseling dulu, so there's chance orang tu back to Islam. Mahkamah ada prosedur lebih teratur, lebih sahih. Elakkan timbul masalah akan datang. Okey. Alright. Terima kasih kepada pandangan Ufti Khadijah dan juga Ufti Nurul. Okey. Okey, setuju memang fungsi mahkamah boleh mengesahkan murtad berbanding majlis agama atau lain-lain. Right? Okey. So, kita tengok sekarang ya. Tadi kan, yang bila mana kita fikir dia sudah tak setuju tu kan. Okay? Kita fikir latar belakang pemikiran kita adalah isu apa, agama lah kan. Agama tu yang melatar belakang pemikiran kita, which is kan, ni nanti menggalakkan orang murtad kan. Okay? Nanti apa, menjatuhkan imej Islam kan. Benda-benda macam tu dia melatar belakangi pemikiran kita kan. Tapi bila kita fikir dia setuju tu kan. Macam contoh pandangan Mufti Khadijah ni kan. Okay? Setuju sebab akan ada prosedur khas sebelum pengesahan. Okay? Atau mungkin juga selepas pengesahan ni Allah Alam kan. Okay? Macam kena pergi counselling dulu. So ada chance orang tu back to Islam. Sama juga macam ni kan. Mufti Nurul menyebabkan isu perkahwinan, pewarisan harta dan lain-lain. Okay. So yang pertama ialah kan, orang tu memang dah murtad pun. Mahkamah tak sahkan dia murtad pun, dia still murtad juga. Kan? Tu satu dari sudut apa, dia murtad lah kan. Tapi yang kedua macam sebut ni lah kan. Okay? Contohnya kalau kita nak wajibkan dia datang kaunseling ataupun dia datang kepada apa, kelas-kelas pemulihan whatever kan. Macam mana kita nak wajibkan? Kan? Kalau tak disahkan kemurtadan dia tu. Contohnya kan. Dia kata kenapa saya kena datang, saya orang Islam. Kan? Dia kata awak nak murtad tak boleh, awak kena datang kelas pemulihan. Tapi saya orang Islam, kenapa kena datang pula? Kan? So ada ruang untuk dilari contohnya kan. Tapi bila mana dah disahkan oleh mahkamah contohnya kan. Tapi kemudian mahkamah kata tidak sah tapi dia ada prosedur dia. Salah satu prosedur ialah kena attend 10 kali sesi kaunseling. Macam apa? Mungkin tu satu undang-undang yang dibuat kan. Okay. Tapi dengan tu maksudnya membolehkan untuk sebut lah kan. Membolehkan orang tu boleh cerita, kita boleh tahu apa masalah sebenarnya. Dan akhirnya selesaikan isu-isu yang jadi apa, latar belakang kenapa dia murtad. Okay. So kalau kita tengok kat situ kan, maksudnya kat sini kan, bila kita cerita tentang setuju ni, apa yang melatar belakangi setuju tu kan, okay? Bukan hanya semata-mata isu agama kan, okay? Tapi juga isu undang-undang kan, kefahaman kita tentang undang-undang, kan? Kefahaman kita tentang proses perlembagaan semua tu kan. Okay? So maksudnya kat sini kan, satu apa, kalau kita hanya melihat dari satu sudut ilmu saja, macam agama tadi kan, okay? Kita mungkin tak nampak benda-benda yang macam ni. Kan? Tapi kan, bila mana kita dia ada apa, gabungan kan, antara kefahaman kita tentang agama kan,
kefahaman kita tentang macam mana undang-undang tu berjalan semua tu kan. Okay. Dia memberikan satu sokafah yang lain, yang berbeza. Okay. So, itulah kenapa pentingnya sokafah ada'iyah ni. Okay. Dan juga daripada sini, daripada contohnya kan, kita nampak kan. Okay. Pertama tadi ialah setiap perkara tu ada kefahaman yang berlatar belakangi kan. Timbulnya pemikiran yang macam tu. Yang pertama kan. Yang kedua kita nampak kat sini kan, melalui contoh ni kan, ialah sokafah ni dia ada cabang-cabang dia, ataupun ada kata apa, ada macam ilmu lah kan. Okay. Dan untuk membentuk satu sokafah yang cantik, yang sempurna, yang lengkap tu kan, dia tak boleh terpisah-pisah. Contohnya tak boleh saya nak belajar agama sahaja. Saya tak nak belajar, tak perlu tahu tentang undang-undang ni kan. Tapi akibatnya kan, kita akan bentuk sokafah yang lengkap. Okay. So maksudnya kan, dalam buku ni kan, ataupun dalam buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni kan, dia bercerita tentang 6 yang perlu ada, 6 ilmu yang perlu ada untuk membentuk sokafah ada'iyah. Okay. So 6 ni kan, ke-6 ni kan, dia kena ke-6 ni kan, kita perlu cerna. Taklah maksudnya kita kena kuasai sampai ke tahap power lah semua-semua, tapi at least kita tahu jugalah benda-benda ni. Tahu jugalah benda-benda ni. Okay. So dengan kefahaman kita dari sudut 6 ilmu ni kan, ni akan bentuk satu sokafah yang lebih menyeluruh dan akan membantu kita mendepani isu-isu semasa. Okay. Wah, ya tuan. Terima kasih banyak tak ada urusan. Okay. Alright. Apa yang kita move on Okay. So ni 6 ilmu yang menurut Syekh Al-Qaradawi kan, patut kita cerna ilmu agama ni secara umumnya kita faham macam ni lah kan. Macam kita usrah tu kan, kita belajar agama kan. Okay. Tapi sebenarnya tak cukup sekadar tu kan. Okay. Ada ilmu sejarah kan, ilmu sastra dan bahasa, ilmu kemanusiaan, ilmu sains dan ilmu hal ehwal semasa. Okay. So insyaAllah selepas ni kan, apa yang kita akan buat ialah dia lebih kepada introduction lah kepada setiap ilmu ni kan. Kita tak go in detail kepada satu-satu tu kan. Dan of course anda pun taklah pakar untuk go in detail satu-satu tu kan. Okay. Tapi ini kita cuba nak tengok macam mana setiap benda ni kan penting untuk kita selaku da'i. So hopefully daripada contoh-contoh yang dikongsikan dalam slide insyaAllah kan, kita nampak kepentingan benda tu kan, dan kita sedar kita kena start lah kan untuk memahami kan bidang-bidang yang berbeza-beza insyaAllah kan. Okay. So kita pergi pada yang pertama iaitu ilmu agama. Okay. Okay, so dalam ilmu agama ni Syekh Yusuf dia pecahkan kepada 6 bahagian. Okay. Ini kata untuk ilmu agama ni 6 bahagian yang utama lah, yang penting untuk kita kuasai. Ilmu Quran, ilmu tentang sunnah, fiqh, usul fiqh dan seterusnya kan. Okay. So macam saya sebut tadi, tak boleh go satu-satu. Kalau dalam buku sendiri fikir tu dia ada hurai lebih dalam lagi lah kan. Tapi kita tengok beberapa contoh macam mana kepentingan ilmu-ilmu ni. Okay. Contohnya kita tengok, katakan kita tengok yang seperti pertama Quran. Okay. Contohnya satu kisah yang Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha kan. Okay. Ini biasa disebutlah. Okay. Satu ialah isu nama Zulaikha tu tak ada disebut dalam Quran. Satulah. Kita tak apalah kita ketepikan sekejap kan. Tapi yang menjadi satu benda yang bila mana kita tak ada ilmu kan yang jelas tentang benda. Contohnya orang sebarkan cerita. Benda Zulaikha ni menggoda Nabi Yusuf, kita tahu kan. Dan dia tak layanlah basically kan. Okay. Dan akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara pun. Tapi ada yang cerita kan, akhirnya Nabi Yusuf berkahwin juga dengan Zulaikha. Okay. Dan seolah dia bawa macam cerita kan, orang cuba ni. Tapi pertama kan, benda ni tak ada bersebut dalam Quran. Tak sebut dalam Quran pun benda tu. Dan yang kedua kan, dia menghilangkan poin sebenar yang Allah nak sampaikan daripada kisah ni.
Kisah ni tunjukkan kepada kita kan, macam mana seorang yang berada dalam tahap yang rendah dalam hidup dia. Secara apa kata, secara kehidupan duniawi lah kan, kena buang kan, kena jual selaku hamba semua tu kan. Tiba-tiba datang satu peluang untuk apa? Ialah satu peluang untuk satu kenikmatan kan depan mata dia. Kan? Biasa contoh setengah orang kan, dia akan fikir macam, oh selama ni Allah tak pernah bertolong aku kan. Apa nak ni? Kan? Dia bagi reason kan untuk dia melanggar perintah Allah. Kan? Tapi Nabi Yusuf ni satu contoh kepada kita kan, dalam keadaan macam mana sekalipun kan, dia tetap memilih untuk taat kepada Allah Ta'ala. Sampai tahap dia kata dia rela masuk penjara. Okay? Itu antara poin pada cerita ni kan. Tapi bila disampaikan dengan Israeliat tu contohnya, poin tu hilang kan? Dan bahkan boleh merendahkan martabat Nabi Yusuf kan? Yang akhirnya berkahwin dengan Zulaikha yang apa deskrip tak senonoh lah kan. Okay? So tu contohnya kan, maksudnya kan macam mana sekiranya tak ada ilmu kan, tentang perkara ni kan, dia boleh membawa kepada kerosakan. Okay? Macam tu juga contohnya, contoh kedua ni pun cerita dalam buku tu juga contoh tentang sunnah. Macam mana penting kita ada ilmu tentang dalam bidang sunnah tu, dalam bidang hadis ni kan. Dia buat contoh dalam ni hadis Ghadir Hum. Hadis Ghadir Hum ni ialah hadis yang digunakan oleh golongan Syiah. Hadis ni sahih. Dalam hadis tu Nabi SAW bagi tahu kan, siapa yang menerima aku selaku pemimpin dia, maka Ali juga ialah pemimpin dia. Okay? So Syiah guna hadis ni kan, untuk dia kata Ali lah dia khalifah kan, bukannya Abu Bakar atau Umar semua tu. Okay? So setengah-setengah ahli sunnah pula kan, sebabkan mungkin sebab kurang kefahaman, kurang jelas kan, dia dhaifkan hadis ni. Okay? Dia dhaifkan hadis ni. Tapi Imam Tabari kan, dia cari balik sanad hadis semua, hadis ni memang sahih. Sampai orang tuduh Imam Tabari pula Syiah kan. Okay? Padahal isunya bukan macam tu sebenarnya kan. Cerita sebenar hadis ni ialah kan, masa tu Haji Wida kan? Kemudian berlaku satu perselisihan faham antara Sayyidina Ali dengan seorang sahabat kan. Okay? So Nabi SAW tak nak selesaikan masa musim haji tu sebab tengah ramai orang, nak libatkan ramai kan. Okay? So on the way balik ke Madinah kan, dia singgah satu tempat yang Ghadir Hum, dekat situlah dibicarakan. Okay? And then dapati Ali betul, dia benar. Okay? So dah clear dia benar tu, so Nabi SAW pun bagi tahu kan, siapa yang terima aku selaku pemimpin dia, maka Ali juga pemimpin dia. Kat sini seolah Nabi SAW nak redakan balik, mungkin emosi tu dah ni kan, yelah bila bergaduh kan, emosi orang tu dah macam tak puas hati dengan Sayyidina Ali tu ni kan. Okay? Tapi Ali tu terbukti di pihak yang benar kan? So dia kena tunduklah pada kebenaran tu kan. So Nabi SAW kata kalau terima aku selaku pemimpin, Ali pemimpin juga kan? Lepas ni still kena dengar cakap Ali semua tu kan. Okay? So maksudnya kat sini kan, macam mana kalau kita tak ada kefahaman yang jelas, ataupun kita tak ada ilmu tentang dalam bidang hadis ni kan, so kita akan mudah sama ada tadi kan, kita akan tersilap kan, macam setengah golongan dia mendaifkan hadis tu, ataupun kita pula terpedaya dengan Syiah kan. Hadis ni kata Ali sahih, Ali pemimpin kan, kita kena menerima. Orang ramai kita depan ni pukul belakang dengan pisau. Okay. Contoh yang ketiga ni, yang terakhir untuk bidang ni, okay. Fiqh dan usul fiqh. Okay, cerita betapa pentingnya benda ni kan, okay, kepada kita selaku da'i. Contohnya katakan kita ni buat program dakwah, program motivasi. Ni tak ada dalam buku kan, yang tambah sendiri lah kot. Okay. Kita nak galakkan, nak motivate orang untuk solat. Kan? Katakan lepas tu kita ceramah kita tu memang katakan orang suka lah kan. Kita bakar-bakar lu orang nangis, tu hanya kita macam kita jaga solat kan. So, saya akan jaga solat betul-betul ni. So kita pun jadi confident contohnya. Yang kita dipanggil mana-mana, dan satu hari kita berceramah di hospital. Okay, ceramah di hospital. Right? So kita kemudian kita kena metode yang sama lah kan. Kita pun bakar-bakar dulu kan. Orang pun risau nangis. Dan kita kata kena jaga solat. Antum doktor boleh jaga solat, buat orang tu solat dulu. Apa jadi kan? Okay. Bila mana kita tidak menguasai, tidak ada ilmu dalam bidang ni. Kan? Sedangkan ada pandangan-pandangan yang kata contohnya boleh diamatkan. Okay. So tu maksudnya kan, betapa pentingnya kan, bila mana kita nak berdakwah kan, kita kena ada kefahaman tentang bidang-bidang ilmu ni. Okay. So yang lain tu
baca sendirilah insyaAllah. Best juga yang lain tu. Okay. So, itu pertama tentang ilmu agama. Kita pergi pada ilmu yang kedua. Okay. Ada 6 tadi Yang kedua adalah ilmu sejarah. Okay. Ni pun best ni. Sebab salah satunya mungkin sebab saya sendiri dia pernah nak ambil master dalam bidang sejarah sebenarnya kan. Dia tak habiskan lah. So mendalamnya ilmu sejarah itu luar biasa lah kan. Okay. So dia kata dalam buku tu kan, kenapa Syekh Yusof kan tekan ke ilmu sejarah ni? Ada 4 perkara di sini. Yang pertama dia kata sejarah tu meluaskan ufuk pemikiran. Okay. So macam mana sejarah ni boleh meluaskan ufuk pemikiran? Dia boleh buat kita nampak benda-benda yang lain kan. Okay. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 195. Okay. Ayat dia tak silap ana, maksud dalam syaitan rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksud dia lebih kurang kan, dan infaklah pada jalan Allah Ta'ala, dan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebiasaan, wa ahsinu, dan excel. Dan Allah mencintai orang-orang yang excel. So macam mana ayat ni kan diaplikasikan sepanjang sejarah umat Islam? Okay. Dia buat satu contoh Sultan Murad yang kedua kat Turki dekat satu tempat namanya Bandar Ergin. Okay. Cerita dia ada panjang lagi lah, menarik juga cerita tu. Turki sebenarnya ni kan negara tak ada harta, so nak buat apa-apa dia kena campaign supaya orang ramai infakkan harta kan. Tapi cerita ni ialah kat sini kan, kat bandar ni, dekat tempat ni sebelum tu tak ada bandar kat situ kan. Tapi orang penduduk situ mengadu dengan Sultan, dia kata kita nak pergi ke satu tempat daripada tempat kita orang kan, nak kira basically nak bawa barang dagangan semua tu, banyak pelompak. So minta tolong Sultan untuk tolong selesaikan lah kan. Okay. So Sultan Murad ni pun dia pun seorang yang suka berinfak, dia harta dia sendiri so dia infakkan harta dia untuk buat satu jambatan batu dekat Ergen ni lah. Okay. Dia macam ni cerita, dia ada sungai kan. Okay. So kat tepi sungai tu ada hutan, kat situ banyak berompak lah, so dia buat jambatan. Okay. So lepas dia buat jambatan tu kan, orang nak pergi lagi senang lah betul, tapi isu perompak tak selesai. Okay. Sebab hutan tu still ada kan. So apa Sultan Murad buat kan, dia tambah lagi harta dia, infakkan lagi harta dia kan. Bukan sekadar buat jambatan, tapi bahkan dia bina bandar, bandar Ergen tu dekat situ kan? Dan dia campaign supaya penduduk sekitar tu pindah ke bandar tersebut. Dia sediakan hospital, dia sediakan sekolah semua tu kan. Okay. So tu nak cerita kepada kita macam mana kan pemahaman kan, umat Islam terhadap ayat tu kan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Okay. Dan dia bawa contoh yang berlaku zaman kita sekarang kan. Contohnya macam orang nak buat sekolah tahfiz contohnya kan. Okay. Ni biasa berlaku kan. Buat campaign derma-derma, kumpul duit nak bina sekolah. Hanya tu kumpul lah, katakan 1 juta. Wah, 1 juta kan. Buat pecah tanah, doa selamat lah semua kan. Okay. Tapi dia kata lepas 2-3 tahun, problem. Sebab apa? Tak sustainable kan. Dia tak wa'ahsinu. Infak tu ada, tapi wa'ahsinu tu tak ada. Okay. So tu contohnya macam sejarah ni kan. Dia meluaskan ufuk pemikiran kita. Kita nampak orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni, orang dulu buat macam ni kan. So pengalaman-pengalaman tu memperkaya pengalaman kita sendiri. Okay. Yang kedua kan, sejarah jadi bukti nyata kepada agama kan. Seperti yang minat ISK memang boleh tak ada masalah lah kan. Okay. Tapi sebenarnya bukan hanya dari sudut sejarah Islam semata-mata kan, sejarah Malaysia tu sendiri pun kan menunjukkan perkara yang sama kan? Okay. Contoh nanti yang tu baca dalam buku ni kan, dia cerita tentang peranan zigurat kan, dekat Mesopotamia tu kan. Okay. Dan macam mana bila sejarawan ni mengkaji benda ni, dia nampak tamadun yang dibina dengan asas agama dia lebih harmoni, masyarakat dia lebih harmoni. Sebab apa? Yang tak cerita lah, just bagi sikit hint dia terbaca sendiri kan. Bila dia orang cari gali tu kan, okay? Dia bersih-bersih semua tu, dia tengok kan rumah-rumah kat situ kan, dia punya perkakas dia, katakan rumah pertama perkakas mahal, rumah kedua biasa, rumah ketiga mahal balik, rumah keempat biasa balik. Okay? Dia berselang-seli macam tu. Okay? Ibaratnya macam ni kan, rumah pertama dia pakai korel kan, rumah kedua pakai
yang murah sikit tahu apa yang murah kan. Okay, rumah ketiga korel balik tapi macam tu lah maksudnya kan. Okay. So benda tu menunjukkan macam mana masyarakat tu boleh hidup dengan harmoni. Orang kaya, orang miskin, sama. Okay. So tu macam mana sejarah menjadi satu bukti nyata kepada agama ni satu benda yang penting hidup manusia. Sepanjang sejarah dah buktikan benda. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, okay, sejarah membantu kita menganalisis dan faham realiti semasa. So ya, Tariko. Okay. So tadi kita katakan sejarah bawa dari satu bukti kan. Macam mana manusia ni perlu kepada agama. Mungkin ada fikir kan. So macam mana tamadun barat. Kan. Yang sekarang ni macam maju semua kan. Tapi diorang tak bertuhan orang kata kan. Diorang apa? Teruk kan. Tapi diorang boleh maju. Okay. So ni bila kita faham sejarah kan, kita akan nampak bahawa macam mana barat boleh sampai ke tahap sekarang. Dan bagian sangat-sangat best lah bila cerita dalam buku ni kan. Okay. Memang even kena dengan kita sendiri Anda cerita mungkin secara ringkas kan. Okay. Kan kita tahu kan, basically sejarah kebangkitan barat ni mula dengan Renaissance kan, revolusi Perancis semua tu kan. Okay. So dekat situ dia membawa kepada rationalism kan, orang nak fikir, orang nak bukti sains, orang nak apa, semua benda tu kena ada bukti, kena dalil lah kan, kena dalil. Okay. Tapi masyarakat barat sendiri dia tak tahan lama dengan benda tu. Okay. Selepas zaman rationalism ni kan, okay, revolusi kedua berlaku kan, dia panggil zaman romanticism. Okay. Romanticism kan. Kat situ yang Shakespeare semua tu, dia orang lahir pada zaman tu lah. Tapi kelahiran tu macam mana, tu cerita dia. Ada seorang ni kan, dia nak cerita, dia nak apa, nak perjuangkan tentang isu wanita tak dapat pendidikan. Okay. Tapi dia tahu kan, kalau dia perjuangkan secara macam tu, secara apa, debat-debat macam tu kan, benda tu takkan jadi. So apa dia buat, dia tulis novel. Nama novel tu Emily something lah, education tu. Okay. Dan bila orang baca novel tu, dia macam tersentak kan. So, benda tu cerita tentang masyarakat dia sendiri kan. Yang dia kata dia orang apa, rasional tu, tapi menafikan pendidikan untuk wanita. Okay. So dengan cara apa, dengan baca novel. So tu dia sedar bahawa manusia ni bukan yang semata-mata dalil semata-mata kan, bukti semata-mata, tapi juga ada isu hati kan. So tu bermula zaman romanticism tu kan. So Shakespeare, Beethoven semua tu kan, yang bekas dia orang hidup pada zaman tu. Okay. Tapi sama juga akhirnya romanticism ni tak tahan lama kan. Yelah orang asyik seronok dibuai lagu lah, sastra, tulisan ni kan. Tapi isu dalam masyarakat tak selesai kan. Ada lagi isu orang miskin tak selesai, ada lagi orang tertindas tak selesai. So tu lahir pada zaman baru pula, which is realism kan. Kat zaman realism lah Marx kan, socialism semua tu, dia orang lahir pada zaman ni. Okay. So kan, dia tunjuk kepada kita macam mana benda tu kan, dia satu kan. Dan sepanjang sejarah tu sebenarnya dia tunjuk kepada kita barat ni kan, dia walaupun kita kata dia buang agama, tapi dia tak pernah buang rasa bertuhan dia tu. Okay. Satu, dia tak buang isu emosi dia. Dia tak buang rasa keperluan dia kepada kerohanian tu. Satu sekarang ni dulu pun dia ada apa, gerakan spiritualism contoh dah kan. Dia kata dia tak ada agama tapi dia seorang spiritual. Okay. Saya tahu benda tu satu benda yang dia tak boleh nak hilangkan. Okay. Alright. Dan lepas realism tu akhirnya pergi kepada perang dunia semua tu lah kan. Okay. Tapi macam mana benda ni berkaitan dengan kita sekarang kan. Kita tengok gerakan Islam kat Malaysia ni kan. Okay. Contohnya dia melepas kan, meletup gerakan Salafi contohnya. Okay. Yang menuntut supaya ada dalil. Okay. Ni start of rationalism kan. Apa dalil, apa bukti dia. Okay. So tapi benda ni kan, bila dia jadi macam tu kan, benda tu satu arus lah kan, tapi akhirnya gaduh kan. Dan orang rasa kekosongan dengan rationalism semata-mata. Macam barat tadi, selepas rationalism, dia pergi kepada romanticism. Jadi masyarakat kita pun, selepas rationalism, dia pergi kepada romanticism agama dalam bentuk apa? Dalam bentuk zanji, dalam bentuk apa tu? Kasidah.
Dia nak benda macam tu, something yang boleh mengisi, sebab dia rasa dia serabut benda ni kan, apa nak isi benda ni. Satu, benda tu meletup. Geng-geng Habib ni meletup. Sebab apa? Bukan sebab okay. Tapi maksudnya dia kena pada zaman dia. Okay. Tapi sama juga kan, selepas tu, tak lama lepas tu, isu sebenarnya masyarakat tak selesai juga. Ada orang miskin, ada orang tak dapat bantuan ni kan. So lahirlah third force. Apa? Semua tu kan. Itu ialah realism. Okay. So maksudnya tunjuk kepada kita macam mana sejarah ni bantu kita faham realiti semasa. Dan dinamisme masyarakat tu kan, macam mana dia bergerak. Okay. Dan tu juga yang keempat, dia bantu kita memahami ideologi yang ada. Sebab macam cerita tadi kan, setiap ideologi ni dia bukan datang tiba-tiba. Kan? Macam apa, sosialisme contohnya kan. Bukan dia fikir buat sosialisme lah. Boring lah dengan benda ni, yang demokrasi semua ni contohnya kan. Bukan. Tapi dia lahir atas keadaan semasa tu. Okay? Bila kita memahami kan, ideologi tu lahir dalam keadaan semasa tu, kita akan boleh satu boleh argue dengan lebih baik, yang kedua kita boleh memanfaatkan pun dengan lebih baik juga. Kita tak sewenang-wenang yang kata sosialisme satu fahaman yang tak terima, Islam sahaja yang benar. Sedangkan dalam sosialisme tu ada unsur-unsur yang betul, ada unsur-unsur yang baik. Satu dia cerita dalam buku ni kenapa ramai orang-orang yang daripada gerakan daripada bidang sains sosial tak minat ikut usrah. Sebab bila dia dengar kan, nakib-nakib cerita kan, para murabbi, cerita pasal Islam ni, ni semua salah kan, Islam sahaja yang benar. Dia macam, padahal benda ni ada kebaikan dia semua kan. Sebab dia orang belajar benda tu. Okay? So ni kepentingan kan, kita memahami ilmu sejarah. 7 minit lagi. So kita dah tengok dua ilmu insyaAllah. Okay? Ilmu yang ketiga. Okay? Iaitu ilmu sastra dan bahasa. Okay? Bila cerita tentang ilmu sastra dan bahasa ni ada sendirilah dalam buku ni. Ini masa dalam belajar master kan. Ana dulu pun taklah kisah sangat pasal bahasa ni, tapi bila berjumpa dia berjumpa dengan pandangan kan. Lev Vygotsky ni dia merubah pendirian cara fikir kan. Okay? Sebab dia nyatakan bahawa bahasa ni alat untuk kita berfikir. Okay? Yang sekarang kan, antum dengar dalam cakap kan, antum sendiri berfikir kan, dia adalah kata-kata yang tersusun kan dalam minda kita. Okay? So maksudnya kat sini kan, bila mana kita kuasai bahasa kan, kita boleh bantu orang untuk menyusun idea-idea tu. That's why penting kan kat sini, tertib dalam berbahasa. Okay? So itu akan bawa kepada tertib dalam berfikir. Okay? So ni memang satu ilmu kan. Kita tak akan dapat benda ni dengan hanya apa, ialah macam contohnya, kalau kita sekadar borak-borak biasa kan, dengan kita dengar satu penyampaian yang tersusun kan, dia tu akan membantu kita untuk bentuk cara fikir kita. Berbanding satu borak yang sekadar tak ada nilai sastra kat situ kan. So ni kepentingan ilmu sastra dan bahasa. So itu yang ketiga. Yang keempat insyaAllah kita tengok ilmu kemanusiaan. Okay. Yang ni pun agak panjang juga. Sama juga kan, aku tak boleh nak go detail kan. Okay. Kita boleh tengok beberapa contoh. Dan, ada lima bidang dalam ilmu kemanusiaan ni yang dicerita oleh Syekh Yusof kan. Okay. Psikologi, sosiologi, ekonomi, falsafah dan akhlak. Okay. Semua ni deal dengan manusia itu sendiri. Contohnya dia bezakan contoh ilmu sains, ilmu kedokteran. Dia deal dengan dunia luar kita kan, apa yang kita pegang, apa yang kita nampak kan. Tapi ni dia deal dengan manusia itu sendiri. Okay. Anda sendiri sebenarnya tertarik. Dan sebelum ni pernah baca satu buku Contemplation, buku bahasa Inggeris tulisan Profesor Malik Badri. Okay, ini sort of macam mahaguru psikologi Islam lah. Dan yang tulis preface maksudnya pendahuluan kata-kata ni kan. Untuk buku tu ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Anda macam kagum, Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis pendahuluan untuk buku psikologi. Cerita macam mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni kan, even buku dia ni kan, buku apa, Saqqafah Anak yang tahun 1976 tak silap kan. Dia daripada awal lagi dah mendahului. Kita kena tahu ilmu psikologi. Dan anda teringat juga satu
dulu lah kan, sebelum mana pun ada kesedaran tentang benda ni kan, anak surah Hana ni kan, okay? Dia cerita kat Ana, dia kata dah 3 hari tak solat. Ana tanya kenapa kan, dia tak, dia pun tak tahu kenapa. Dia kata kadang kita terpaksa diri kita untuk solat, tapi sebenarnya pun masalah dia, sebenarnya dia ada depression kan, okay? Bila ingat balik perbualan-perbualan dengan dia tu kan, ada tanda-tanda tu dia sebut sebenarnya, tapi ialah time tu tak tahu kan. So kita tak berjaya menyelesaikan masalah dia. So apa sebab kita tahu tentang psikologi manusia. Okay. Macam tu juga contohnya dengan sosiologi. Okay. Ini contoh yang diberi oleh ustaz dalam buku ni kan. Dia bagi contoh macam mana dia sendiri pernah kan, okay? Dia pergi ceramah kat kampung kan, dan cerita tentang apa, sunnah kan, bila mana orang meninggal, sunnahnya ialah kita kena jamu kan, jamu keluarga yang meninggal tu kan, itu sunnah dia kan. Sekarang masyarakat kita terbalik kan, sebab orang meninggal tu kena jamu orang lain kan, dan itu jadi kadang isu tu kan, entah duit tu anak yatim digunakan untuk jamu semua tu kan, okay? So bila cerita macam tu kan, dia tanya dengan apa, tempat yang dia ceramah tu, dia tanya waktu tu, faham tak? Faham, okay. So lepas ni boleh buat orang meninggal jangan lagi dia orang jamu kita jamu dia orang, okay. Tapi lepas tu apa berlaku ialah sama juga, tak ada perubahan. So kenapa jadi macam tu kan? So ustaz pun cerita, dia kata, yelah mungkin dia dulu pun tak ada kesedaran ni kan. Kata sebab macam mana Nabi SAW kan, boleh jadikan kan, kalau sahabat boleh buat macam tu. Sebab sebelum daripada dia kata nak jamu orang yang meninggal tu pun kan, okay, para sahabat ni, dia orang dah ada dah rasa ukhuwah yang sangat hebat kan. Yelah macam Muhajirin dan Ansar tu kan, sanggup ceraikan isteri semua tu, bagi harta, bagi separuh semua tu kan. Okay. Benda tu dah ada dalam masyarakat. Sosiologi masyarakat tu dah ada benda tu. Tak tu bila kata benda tu tak ada masalah untuk buat. So benda tu mungkin terbalik dengan masyarakat kita kat sini kan. Ya, mungkin benda tu tak ada. So kalau kita nak suruh dia terus kepada situ, dia tak boleh. Dia tak jadi. Okay. So tu nak tunjuk kepada kita betapa pentingnya ilmu sosiologi. Okay. Kalau tentang contohnya falsafah ni, dikait dengan Turki sekarang. Kenapa AKP berjaya? Ada kaitan dengan falsafah. So nanti boleh baca. Jadi tak ada punya teaser Okay, lagi 2 minit Yang kedua, yang kelima ialah ilmu sains. Okay. So ni dia bagi contoh Pak Haji dan Ah Chong. Okay. Nak cerita betapa pentinglah kita memahami ilmu sains ni kan. Okay. Pak Haji ni orang yang baik lah kan, memang dia tu Qiyamulai kan, dan dia tu solat duha, baca buat surat Kubra semua tu kan. Okay. Diorang dua-dua ni ada kebun jagung dia ada kebun jagung. Okay. So Pak Haji ni lepas dia Qiyamulai, lepas dia solat Kubra, lepas rakaat, lepas tu baru dia pergi ke kebun dia. Okay. Dan dia banyak berdoa lah supaya Allah Ta'ala jadikan kebun ini pun subur semua tu kan. Acong ni pula memang tak lah, malam minum arak kan. Pagi makan babi kan. Okay. Tapi pukul 7.30 dia dah pergi dah kebun dia kan. Dia ikut betul-betul kan manual yang ada tu kan, nak letak baja apa semua tu kan. Satu mungkin dia dah boleh agak kan, by the end kebun siapa yang subur kan. Kebun Acong tu lah kan, sebab apa? Sebab dia mengikut sunnatullah. Pak Haji tu mungkin dia ikut syariat Allah kan, tapi dia tak ikut sunnatullah. Okay. So point yang kat sini lah kan, bila mana kita memahami ilmu sains, kita boleh gunakan sunnatullah tu kan untuk kepentingan dakwah. Okay. Contoh sebenarnya macam ni juga kan, malam ni kita boleh guna Google Meet untuk kita teruskan kan pentarbiahan diri kita untuk kita sama-sama masuk gua kan. Jalan kaki kan masuk gua kan, kita masuk gua, kita kat Google Meet ni kan. Okay. Kalau kita tak tahu benda ni kan, kita jahil tentang benda ni, PKP ya kita kan, iman kita mati contohnya. Okay. Yang terakhir insyaAllah ialah ilmu hal ehwal semasa. Okay. Poin yang dibawa kat sini ialah betapa penting kan kita nak memahami hal ehwal semasa ni, kena ada analisis yang sistematik. Okay. Siap cerita kena guna SPSS. Kalau siapa yang mengambil bidang sains sosial tahulah SPSS ni kan. Ni software kita guna nak analisa data-data yang ada. Tapi poin dia, contohlah, contoh katakan
uh, sekarang ni, okay? Nak buka balik tadika. Okay? Ada parent, ada orang setuju, nak masyarakat ada orang tak setuju. Okay? Katakan kita kan selaku gerakan lawan. Contohnya katakan kita nak kita ada pengaruh kan. Okay? Kita nak support yang mana contohnya? Kata-kata kita ni akan bagi kesan. Okay? So tu kita perlu memahami isu semasa ni kan, kita perlu analisis kan. Siapa yang tak setuju, siapa yang setuju, kenapa dia setuju, kenapa tak setuju, apa datang belakang dia orang. Okay? Benda-benda tu semua membantu kita untuk faham betul-betul hal ehwal semasa. Okay? Dari point hasil lah, memang perlu kepada ilmu semasa. Kalau tak kan, contohnya kan orang tak setuju ni, contohnya kan, kita dengar baca kat Facebook kan, orang tak setuju, bising-bising tak setuju. So betul lah, ramai tak setuju sebenarnya, kita pun keluar statement, tak patut kan, teruskan buka tadikan dulu, contoh saja je. Tak patut buka kan, so hanya tak jadi buka. Padahal sebenarnya mungkin pertama yang bising tu tak ramai pun kan, tak ramai punya bising katanya kan, tapi nampak kita buat generalization based on sedikit, which is something yang very wrong lah kalau dalam social ni kan. Dan yang kedua boleh jadi juga kan, yang bising ialah orang-orang yang mungkin kerja government kan, dia kerja ke tak kerja, gaji jalan je kan, satu dia kata jangan contohnya lah okay? So maksudnya kat situ itulah pentingnya kan, kita ada ilmu kan untuk kita menganalisis isu semasa. Okay? So tu 6 ilmu yang perlu kita kuasai kan untuk membentuk thaqafah kita selaku seorang da'i. Okay? Allah Alam, dan rasa tak ada pun 10 kan. Harap kongsian anda memberi manfaat kepada kita semua, dan bacalah buku ni insyaAllah kan. Sangat-sangat best lah insyaAllah. Okay? Dan serahkan balik kepada MC kot, ada soalan ke, Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Cuma Ana rasa boleh kita buka sikit kot, mungkin dalam 2 minit. Siapa yang ada soalan boleh type dekat bahagian chat. Ada soalan ke untuk Akhil Majid? Soalan daripada Ana, kat mana nak beli buku tu Akhil? Ana beli buku ni time PKP. Semasa ni juga. Hantar beli online ke? Shopee ada. Beli online. Shopee ada tadi. Okay. Tu kat badan ada. Okay, soalan lain? Oh ni ada Uftuna Zakaria. Okay, boleh ramai ada buku dengan ni. Uftuna Zakaria. Memang tak rugi. Ada siapa yang nak tanya soalan ke pada kita punya Akhil Majid? Kalau tak ada soalan, nanti ada sikit penutup lah. Silakan, silakan. Macam mana? Boleh okay. Soalan ni, macam mana kita boleh integratekan poin-poin dalam buku ni untuk dakwah kita? Bagi Ana 2 lah kot soalan ni. Yang pertama dari sudut kita selaku satu organisasi okay? Bersama-sama lah kan. Okay? Maksudnya dalam tarbiyah kita kan, kita tak boleh hanya semata-mata agama saja kan, ilmu agama saja. Okay? Tapi tarbiyah kita kena menyentuh ilmu-ilmu lainnya juga. Kan? Satulah kan. Yang kedua adalah secara personal lah, bila mana kita dapat sentuhan-sentuhan tu, kan? Dapat kefahaman tentang ilmu-ilmu tu kan, kita boleh merancang dakwah kita dengan lebih realistik lah kan? Lebih membumi. Wallahu a'lam lah, tu pandangan Ana lah. Ana bila baca buku tu, Ana fikir macam kena buat dakwah, kena buat daurah untuk setiap tajuk tu kan, sebab dia sangat best dan kita memang tak tahu kan, kita tak ada pendedahan tentang benda tu kan. Baik. Kalau ada mungkin satu lagi soalan.
sebelum kita bagi penutup. Okay, kalau tak ada ada tutup buku ni, tutup buku juga, tutup perkongsian ni dengan satu poin daripada buku ni jugalah kan. Dalam buku ni juga ada cerita tentang bekalan dakwah. Ada 3 bekalan dakwah yang diceritakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Salah satu ialah bekalan ilmu lah. Satu dicerita tentang thaqafah daiyah ni kan. Cerita macam mana kita selaku da'i ni perlu ada bekalan ilmu. Tapi ada dua juga bekalan yang penting lah. Yang mendahului bekalan ilmu tu, which is bekalan iman dan juga bekalan akhlak. Dan kadang dalam kita mencari ilmu tu pun dia pun boleh jadi satu bekalan iman kepada kita juga. Okay? So nak highlightkan sikit nanti. Ni pun dalam buku juga tentang kepentingan Al-Quran kepada kita. Ada cerita benda pertama yang perlu ada ialah kita kena akrab dengan Al-Quran. So, ilmu pertama tu ilmu agama kan. Ilmu agama tu yang first tadi ialah Quran kan. Dan benda pertama dia kata kita kena akrab dengan Al-Quran. Okay? Kena baca hari-hari. So apa dia kata, bila mana kita baca Al-Quran hari-hari kan, kita melazimi benda tu kan, dia akan memberi kesan kepada cara fikir kita. Dia akan memberi kesan kepada emosi kita. Okay. Contohnya kan, mungkin kita pernah ada pengalaman yang mana ada satu peristiwa berlaku dalam hidup kita dan kita memandang peristiwa tersebut kan, mungkin berdasarkan satu lagu yang kita dengar, ada satu movie yang pernah kita tengok. Ada taklah kata betul salah kan. Tapi nak bagi tahu macam mana kadang lagu kan, movie yang semua ni dia boleh memberi kesan dekat kita. In terms of dia mencorak cara kita memandang sesuatu, cara kita berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Tapi yang paling patut kan mencorak kita kan adalah Al-Quran. That's why kita kena lazimi Al-Quran tu dalam hidup kita setiap hari. Okay. Itu bekalan yang paling utama sekali untuk kita selaku da'i di jalan Allah. Kita pegang dengan kitab Allah. Kita pegang dengan kata-kata Allah. Jadi akhwat kan, kita cuba lazimi dalam hidup kita kan, setiap hari tu cuba baca satu juzuk. Kalau tak boleh satu juzuk, kita cuba baca ke arah situ. Kan? So setakat mana kita sekarang tak apa kan. Tapi biasa kan setiap hari kita baca dan tingkatkan keupayaan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. So wallahualam, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua istiqamah sejalan ni, Allah kurniakan cahaya dalam hati kita, kurniakan iman yang hidup, yang subur yang membantu kita untuk berjalan di atas jalan ni sehingga kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan juga dengan iman tu dia cahaya tu menyinari bukan hanya kita tapi juga siapa sahaja yang berada di sekeliling kita. So, mohon maaf kalau ada kesilapan sepanjang perkongsian anak, dan serahkan baliklah kepada pihak Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada Ahli Majid atas pengisian yang cukup mantap sebentar tadi. Ulangan sekali lagi bagi mereka yang belum daftar, sila daftarkan di link yang disediakan, iaitu tiny.cc/kehadiran strike J. tiny.cc/kehadiran strike -J. So boleh boleh daftar kehadiran masing-masing sebab kita nak ambil kehadiran, kita nak buat data. Dan juga bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan info-info yang berkaitan di Strike J, boleh join di bit.ly/strike-tg, Telegram kita group untuk info-info yang berkaitan dengan Strike J. Okay, rasanya malam ni itu saja. Bagi mereka yang berminat untuk dapatkan recording Akhi Majid yang sangat mantap sebentar tadi ni, boleh dapatkan daripada pihak Orostia lah. So nanti mungkin insyaAllah pihak Orostia akan wawarkan dalam grup Telegram yang tadi. So kita tutup malam ni dengan tasbih kifarah dan suratul Nas.